Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakaria bin Syabuddin, nombor metrik A190320, dan Muhammad Hazim bin Ismail, nombor metrik A79441 akan membentangkan poster yang bertajuk Buruh Menurut Fiqh Jenayah. Pengenalan. Dalam Undang-Undang Jenayah Islam bagi diertikan sebagai pemberontakan ataupun penderhakaan terhadap negara. Ia merupakan salah satu daripada kesalahan-kesalahan hudud, iaitu antara jenayah yang berat yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Daripada segi istilah pula, buruh adalah pemberontak, iaitu sekumpulan umat Islam yang menentang pemerintahan Islam dan melanggar perintahnya atau menghalang hak Allah ataupun hak manusia. Dalil terhadap memerangi buruh telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Maksudnya, dan jika dua puak daripada orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satunya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Jika ia kembali patuh, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil, serta berlaku adillah antara kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang yang berlaku adil. Pandangan fuqaha terhadap pendefinisian buruh. Di dalam mazhab Hanafi, buruh adalah golongan khawarij yang menganggap setiap dosa besar ataupun kecil adalah kufur dan menentang pemerintah yang adil serta menghalalkan peperangan, darah dan harta dengan takwilan. Mereka mempunyai kekuatan dan senjata. Di dalam mazhab Maliki pula, buruh adalah tegahan daripada mentaati siapa yang sabit kepimpinannya tanpa sebarang maksiat dengan serangan. Di dalam mazhab Hanbali pula, buruh adalah mereka yang beragama Islam, menentang penguasaan pemerintah dengan takwilan dan mempunyai kekuatan ketenteraan, sedangkan pemerintah itu menuruti hak Allah dan hak Rasul. Di dalam mazhab Syafi'i, buruh adalah mereka yang menentang pemerintah dengan tidak mematuhi dan mempunyai kekuatan dan upaya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung kepada hukum memerangi buruh. Hukum memerangi buruh ialah wajib. Wajib di sini bermaksud wajib memerangi mereka, iaitu pemberontak, sekiranya mereka berkeras untuk menentang dan setelah pemerintah memberikan nasihat kepada mereka untuk kembali taat setia kepada pemerintahan Islam dalam sesebuah negara. Sebab perlu untuk memerangi buruh, yang pertama, kenapa kita perlu untuk memerangi buruh ini apabila mereka menentang pemerintahan yang adil dalam sesebuah kerajaan. Yang kedua, mereka sesuka hati merampas harta Baitul Mal yang bukan hak milik mereka. Dan yang ketiga, mereka menentang untuk memecat pemerintah yang diberi bai'ah secara sah dalam sistem sesebuah kerajaan. Syarat memerangi buruh. Yang pertama, kumpulan perompak tersebut mestilah mempunyai kekuatan dan ketahanan sendiri, sama ada disebabkan oleh jumlah mereka yang ramai atau keupayaan mereka, walaupun mereka hanya memiliki kubu yang boleh digunakan untuk menentang pemerintah. Yang kedua, pemberontak tersebut mestilah benar-benar berada di luar kawasan pemerintah disebabkan oleh kekuatan yang mereka miliki. Yang ketiga, kumpulan pemberontak mestilah mempunyai tafsiran yang dibenarkan dan mempunyai ruang dalam ijtihad, dan dengan alasan ini mereka menentang pemerintah. Yang keempat, mereka mempunyai tokoh yang ditaati yang menguatkan pengaruh mereka. Maknanya di sini, sekiranya
buruh ini yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi, maka pemerintah dibenarkan untuk memerangi pemberontakan yang berlaku dalam sesebuah negara Islam. Seterusnya, saya pergi kepada hukuman kepada buruh. Yang pertama, hendaklah pemerintah memerangi dan meminta mereka untuk bertaubat. Jika pemberontak tiada benteng pertahanan, maka pemerintah boleh menahan mereka dan minta mereka bertaubat. Jika mereka ada benteng pertahanan dan kekuatan senjata, pemerintah hendaklah menyuruh mereka taat kepada negara Islam dan kembali taat kepada pendapat ramai. Jika mereka enggan, maka pemerintah hendaklah memerangi, mengalahkan dan membunuh mereka. Sebaliknya, pemerintah tidak memulakan peperangan jika mereka tidak memulakannya. Pemerintah boleh memerangi pemberontak menggunakan senjata mereka dan mengambil manfaat kuda-kuda mereka jika umat Islam memerlukannya, disebabkan pemerintah ada hak ke atas harta rakyatnya yang taat ketika perlu. Harta benda mereka yang ditahan sehingga mereka kembali taat dan akan dikembalikan semula kepadanya kerana mereka juga umat Islam. Seterusnya, jika pemberontak merompok orang yang bermusafir daripada rakyat yang taat, maka tidak akan dikenakan had ke atasnya. Namun, jika pemberontak mencuri harta ahlul ad, maka pemerintah tidak boleh memotong tangannya kerana pemerintah tiada kuasa ke atas wilayah yang dikuasai pemberontak. Menurut ulama Hanafi, tidak dikenakan hudud kepada pemberontak dalam keadaan ini. Namun, ulama Maliki dan Hanbali pula berpendapat tiada bayaran jaminan kebinasaan nyawa ataupun harta benda yang mereka lakukan dan tidak akan dikenakan hudud. Golongan Hanafi pula berpendapat memotong tangan kepada pemberontak yang mencuri harta orang Islam kerana itu adalah penjenayah. Jika pemberontak mencuri harta ahlul ad dalam negara Islam, ia akan dikenakan had potong tangan sekalipun dia menghalalkannya kerana tidak mempunyai perlindungan. Menurut Asy-Syafi'i, hukuman kepada pemberontak dari segi jaminan iaitu dhaman nyawa dan harta serta hukuman had semasa bukan peperangan adalah sama seperti rakyat biasa. Dan jika pemberontak melakukan pembunuhan, maka menurut Syafi'i tidak semestinya dibalas bunuh, malah boleh diberikan kemaafan. Kesimpulannya, walaupun hukuman kepada pemberontak adalah keras, namun kerajaan perlu mengatasinya dengan adil tanpa menafikan hak-hak mereka sebagai rakyat. Bahkan, penentuan buruh secara syaraknya adalah bukan kerana ideologi politik, tetapi atas ketidaktaatan kepada pemimpin dan pemberontakan dengan kekerasan. Maka itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.